Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi saya ni kan nak baca tentang satu bab dalam kitab ini. Ada kitab lain lah ni, amaran Allah terhadap orang yang mengabaikan solat. Iaitu tajuk yang pertama dalam kitab ini berkaitan dengan hadis yang kita bacakan pada malam ini, iaitu orang yang solat tetapi mengumpat. Ini di antara golongan yang disebutkan tadi, iaitu golongan yang akan muflis di akhirat kelak. Solat tapi mengumpat. Jadi bagaimana kedudukan orang yang solat tapi mengumpat? Kita rujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Muddathir ayat 42 hingga ayat 48. Kalau siapa-siapa nak merujuk, bolehlah tengok surah Al-Muddathir ayat 42 hingga ayat 48 yang berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maksudnya, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Satu neraka yang namanya neraka Saqar. Orang yang bersalah itu menjawab. Maksudnya di akhirat kelak Allah bertanya kepada penghuni neraka, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Saqar? Lalu orang yang berdosa itu menjawab, kami tidak termasuk orang yang mengerjakan solat. Yang pertama, kami tidak termasuk orang yang mengerjakan solat. Di sini ada perbahasan ulama. Pertama, golongan yang tak pernah solat. Kedua, golongan yang solat tapi tak sempurna. Yang ketiga, iaitu golongan orang yang solat tapi lalai. Bagaimana kedudukan orang yang solat tetapi lalai? Iaitu orang yang solat tapi solatnya tidak berjaya mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Sebab sifat solat itu sebagaimana firman Allah, as-salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu dia merupakan pencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi sekiranya kita masih melakukan perbuatan keji dan memungkar dan juga mungkar, maka itu soalannya tanda ukur, kayu ukur, justifikasi bahawa solat kita ada masalah, ada problem. Sebab solat itu tak boleh jadi antivirus. Tak boleh jadi penghadang, tak boleh jadi perisai kita daripada melakukan dosa dan maksiat. Jadi ada 3 perbahasan lah tafsiran ulama di sini. Mereka yang solat tapi lalai. Dan kami dahulu selalu memperkatakan perkara yang salah. Dan kedua disebutkan, iaitu kami ni, dia orang menjawab ni, kami selalu berkata benda yang tak betul, mengumpat, mengeji orang, memfitnah dan sebagainya. Selalu cakap perkara yang tak betul. Hari ni orang bukan banyak kata, orang banyak tu tulis. Semua benda dia nak ulas, semua benda dia nak komen, semua benda dia nak komplain, nak kritik. Jadi sebab itu umat akhir zaman ni yang paling selamat adalah yang diam. Yang lebih banyak diam daripada berkata-kata. Sebab apa? Fitnah terlalu banyak, benda yang tak pasti terlalu banyak. Apapun lah, dalam bab politik ke, dalam bab kehidupan seharian ke, dalam bab ilmu ke, Masya Allah. Orang ni kata ustaz ni tak betul, yang ni kata ustaz ni tak betul, bergaduh mempertahankan guru masing-masing. Saling maki hamun mempertahankan guru masing-masing pun ada. Sama-sama guru bergaduh pun ada. Macam-macam, sampai kita dah confuse nak ikut guru yang mana. Akhirnya kita jangan komplain, jangan komen, jangan mengutuk, jangan mengeji mana-mana guru. Cuma kalau kita ada orang yang autoriti yang perlu menegur, tu cerita lain lah. Kita ni kan orang biasa, betul tak? Kalau kita komen-komen, kita kutuk-kutuk, apa yang kita dapat? Adakah orang yang perlu ditegur itu berubah? Ataupun apa manfaat yang kita dapat dari perbualan tersebut? Tak ada apa-apa. Kecuali yang kita dapat adalah menghimpun dosa kita. Na'udzubillah min zalik. Kecuali orang ada autoriti, orang ada kedudukan yang perlu dia tegur kesilapan orang tertentu dengan cara yang baik, dia perlu buatlah. Kita orang biasa-biasa yang perhati ni, kita tengok, kita pun tak tahu cerita, kita pun wallahu a'lam. Kadang-kadang banyak kan benda mudah viral sekarang. Saya pun banyak juga terkena dalam bab ni. Tersalah cakap, viral. Tersalah sebut, tersalah tulis, terus viral dan sebagainya. Okey, seterusnya. Yang pertama, kami tidak tergolong di kalangan orang yang mengerjakan solat. Yang kedua,
Dan kami tidak pernah memberi makan orang miskin. Di antara golongan yang akan masuk neraka Saqar ialah orang yang tidak pernah memberi makan ataupun memberi pertolongan kepada orang miskin. Ui, rupanya itulah di antara hikmahnya, sunnatullahnya dalam hidup kita ni sampai kiamat mesti ada orang miskin. Kita tak boleh kata orang miskin tu pemalas, orang miskin tu tak nak berubah, orang miskin tu sajalah tu dia nak jadi miskin supaya dia senang minta bantuan je. Apa pun alasan, tapi kalaulah dia orang miskin, di situ kitalah yang sedang diuji sama ada kita nak memberi atau tidak. Kalau kita baca surah ni, surah apa? Wala yahudu ala ta'amil miskin tu. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Allahu akbar. Okey, cuba kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Adakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan agamanya? Lagi? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Siapakah orang yang mendustakan agama? Mereka yang menganiaya anak yatim. Lagi? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka yang enggan ataupun menolak daripada memberi makan orang miskin. Lagi? Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang solat. Bukan orang yang tak solat ni. Dalam ayat ini menyebutkan kecelakaan bagi orang yang solat. Bagi yang tak solat sudah tentu lagi celaka. Tetapi kita doakanlah untuk mereka. Jangan sekali-kali kita sebut celaka pada mereka. Tetapi Allah bagi peringatan. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Siapa? Lagi sambungan. Fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim sahun. Iaitu mereka yang solat tetapi dalam keadaan lalai. Sebab itu pasal solat lalai ini ada beberapa lah pandangan ulama. Ada kata dia solat tak sempurna, tak cukup 5 waktu. Ada yang kata dia solat sempurna tapi solat dalam keadaan melalaikan perkara-perkara yang wajib berkaitan dengan solat sampai solatnya tidak sah. Maksudnya dalam bab bersuci contohnya, dalam bab aurat contohnya, dalam bab perkara-perkara syarat sah solat dia melalaikan bab hukum hakam, bab rukun contohnya, sampai solatnya tidak sah. Ada juga ulama mengatakan iaitu orang yang solat tapi dalam keadaan yang lalai, mengingati perkara lain selain daripada Allah. Semayang tu setujuan solat adalah untuk ingat Allah. Itu disebut dalam firman Allah kan. Allah sebut solatlah untuk mengingatiku. Kamu ni perlu solat, kita ni bersolatlah untuk mengingatiku. Tetapi bila kita solat tak ingat Allah daripada awal, kat tahiyat ujung baru ingat Allah. Kat tahiyat tu barulah aku solat ni, Masya Allah. Lagi kalau beriman serah dia imam. Sebab kita tahu kita akan selesai juga solat macam mana pun. Lalai mikir itu mikir ini sampai hujung kat tahiyat barulah rasa betul-betul solat, baru nak baca betul-betul tahiyat tu. Na'udzubillahi min zalik. Allahu akbar.